Assalamualaikum dan salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya kami bawakan di ruang bicara ini untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah World #Corona Hour, mengembalikan keharmonian global. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada Puan Marhaini Yusof, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Jadi Puan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini dah kali berapa sebenarnya kita bersama, Puan? Bila kita cakap tentang Corona Hour. Dah kali ketiga, keempat macam tu. Betul, Alhamdulillah. Jadi terima kasih kerana sudi sekali lagi bersama kami di Bernama TV. Dan kita juga ingin mengalung-alungkan dan mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu di sebelah kanan saya ini, iaitu yang berbahagia, Datuk Hussamuddin Haji Yaakob, iaitu pengurusi Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Jadi Tok, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Puasa okey tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga mengalung-alungkan pandangan dan juga pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Jadi seperti biasalah, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320594624 dan juga 0320594625. Jadi mungkin menarik jugalah kita bagi peluang pada tetamu kita yang baru bersama kita, Datuk ya. Jadi Datuk, bila kita bercakap tentang World #Corona Hour ini, mengembalikan keharmonian global, saya suka tema yang dipilih, iaitu mengembalikan keharmonian global. Apa yang dimaksudkan sebenarnya itu? Apa yang ingin dicapai? Okey. Kenapa kita, sebelum tu saya nak explain, World #Corona Hour ni kita dah buat ini tahun ke-6. Betul. Tahun ke-6 kita buat. Ini merupakan sebahagian daripada mission kita. Mission kita untuk mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Kerana kita lihat dunia Islam sekarang, kebanyakan negara-negara yang diperintah oleh orang Islam, kebanyakannya mundur. Orang-orang yang miskin dan berantakan sesama sendiri, termasuk juga kalau syarikat-syarikat yang dikenalikan oleh orang Islam seakan-akan tidak efisien. Jadi tapi kalau kita tengok sejarah Islam zaman dulu, kegemilangan Islam tu luar biasa. Jadi bila kita buat kajian, kita melihat bukan semua, maknanya, tapi majoriti atau maknanya lebih daripada setengah orang Islam yang tidak faham agama mereka. Kenapa dia tak faham? Kerana dia tak faham Quran. Jadi, dan ramai orang yang boleh baca Quran. Dia orang boleh baca, dia tak faham. Ataupun ramai orang yang boleh baca dan boleh faham, tapi dia tidak hayati. Ataupun ada juga yang hayati, dia tidak amalkan. Jadi kempen kita sebenarnya adalah kempen kita nak galakkan semua orang Islam di seluruh dunia mula berinteraksi dengan Al-Quran. Maknanya dia kena baca, faham, hayati dan amalkan. Lepas tu dia sebarkan. Jadi ini yang kita dah usahakan 6 tahun lepas. Jadi tahun lepas kita lihat dunia semakin bergolak. Perang antara Iraq dengan Iran dengan US, trade war, China, apa semua. Jadi kita tengok, dan kita tengok di sekitar alam sekitar juga pun agak teruk. Jadi itu yang kita rancang, kita panggil, kita nak reboot global harmony. Harmoni ni ada dua. Harmoni antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Jadi masa kita rancang untuk itu, kita rancang dalam bulan 10 lagi. Kita pilih reboot global harmony. Jadi tapi pada akhir tahun lepas dengan awal tahun ini, kita tengok di Malaysia pun berantakan juga. Hubungan kaum agak tegang lah. Betul. Itu kita buat initiate satu program kita panggil Reboot Malaysia Harmony. Okey. Reboot Malaysia Harmony. Lepas tu
Januari, Februari terjadinya COVID. Dan kita tengok dari segi bila COVID ini berlaku, seluruh dunia kena lockdown. Seluruh dunia kena lockdown. Jadi ini, dan kita rasa ini mesti divine intervention. Divine intervention maknanya manusia dengan manusia berantakan, manusia dengan alam berantakan. So bila dengan lockdown ni, manusia mula kena terkurung. Binatang pula keluar. Kan kita tengok gambar-gambar binatang keluar, manusia terkurung. Dan semasa berkurung ni, manusia mula, saya rasa banyak kesedaran. Jadi saya seorang penerbit yang jual buku, jual majalah, jual surat khabar. Tapi kita tengok semasa PKP ni, kita punya online order untuk buku-buku agama dengan Quran naik sampai 1000%. Maknanya orang start mencari Tuhan. Mencari Tuhan, dan they will become more God fearing and God loving. Jadi maknanya itulah sesuai. Jadi maknanya bila apa terjadinya COVID ni dan lockdown, saya kira this is the best time untuk manusia kembali kepada Tuhan. Jadi dan Quran ni kita tahu dia bukan dibuat untuk orang Islam aja. Dia jelas dalam Quran tu. Betul. Kan? Maknanya Quran ni is for all. Jadi ini yang kita nak. Orang komplain. Saya tadi on the way saya baca orang tanya, bila saya kempen World Quran, dia tanya apa beza dengan Earth Hour. Kan? Earth Hour. Saya kata saya tak jawab dia, tapi saya nak jawab sekarang. Bezanya Earth Hour ni dia satu kempen yang tak ada follow through. Macam kita ni, kita World Quran Hour dia bukan event. Dia adalah sebuah kempen yang berpanjangan, movement yang kita mengharapkan melahirkan kesannya adalah orang-orang bila dah sedar indahnya Quran dan makna Quran ini adalah panduan untuk hidup dan panduan untuk mati, jadi dia orang akan kena balik baca Quran. Jadi dengan sendirinya kalau orang Islam pertama dia dah faham Quran dan dia betul-betul menghayati dan dia amalkan, dengan sendirinya karakter dia berubah. Values dia berubah. Dan dengan sendiri dia akan memberi kesan kepada hubungan dia dengan manusia. Bila dia jadi ketua keluarga, dia akan jadi ketua keluarga yang lebih baik. Dia jadi ayah yang lebih baik, ayah yang lebih bertanggungjawab. Kerana sekarang kita, terutama ayah-ayah Melayu ni, dia duk fikir tentang hak dia aja, dia tak fikir tentang tanggungjawab. Sedangkan dalam Quran dia banyak bercerita tentang tanggungjawab. Dan nilai, values juga. Jadi bila dia keluar menjadi ayah di syarikat, dia pun kena menjaga tanggungjawab. Kalau dia jadi ayah negara, dia tak akan rasuah, dia akan fikirkan itu. Kalau dia ayah di pejabat kerajaan misal kata, dia akan bertanggungjawab terhadap itu. Jadi maknanya dia akan uruskan yang baik, dia akan permudahkan kerja orang lain, dan rezeki yang dia dapat tu dia akan bersyukur. Jadi dengan sendirinya nilai-nilai ini, jadi kalau istilah yang saya pakai adalah operating system dia akan berubah. Jadi Quranic punya operating system. Dan value system dia pun akan berubah. Dan insya-Allah saya rasa dengan sendirinya karakter dia berubah. Dan orang lain, kalau kita tengok sejarah zaman sahabat, orang masuk Islam kenapa? Bukan kerana dia tengok akhlak sahabat tu. Jadi sekarang kita mengharap kalau dengan reboot Global Harmony World Quran Hour ni, dia tengok kempen ini dan 1 jam tu kita dapat dengan hidayah dia dapat tangkap, so dia boleh lahirkan habit untuk baca Quran, memahami Quran, dia terjemahkan karakter. Jadi inilah ributnya. Jadi kalau insan tu, pasal kita kena bermula dengan diri. Jadi kalau diri dah berubah, dan terutama kita orang lelaki ni, kita adalah pemimpin. Sekurang-kurang kita pemimpin keluarga kita. Dan kalau kita ada kaliber lebih, kita pimpin kumpulan yang lagi besar. Jadi inilah impact. Jadi ribut ni, jadi dengan berlakunya COVID 7 minggu kita terkurung, dan bukan kita saja, seluruh dunia terkurung. Jadi ini opportunity untuk
manusia berubah. Okey. Kita akan sambung lagi Datuk, penjelasan yang saya kira cukup menarik sebenarnya. Saya juga nak dapat pandangan daripada Puan Marhaini sendiri dan Puan ya. Saya suka dengan apa yang disebut oleh Datuk tadi, iaitu istilah tentang ialah mencari semula value-value Islam dalam diri kita, dan Datuk gunakan istilah mencari Tuhan itu sendiri. Ini sesuatu yang mungkin very yalah subjektif untuk setengah orang, mungkin mereka tak memahaminya dan sebagainya. 6 tahun sudah sebenarnya World hashtag Quran Hour ini dianjurkan. Jadi impak dan kesannya setakat ini, Puan Marhaini, apakah anda melihat bahawa sudah ada penerimaan yang positif di kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat ataupun rakyat yang beragama Islam sendiri? Alhamdulillah, kalau kita tengok dari pelaksanaan dulu dari tahun 2015, awal-awal tu memang orang masih rasa asing lagi dengan Quran Hour. Kenapa hanya setahun sekali? Padahal sebetulnya kita punya misi adalah kalau boleh 1 jam setiap hari selama 365 hari. Dan alhamdulillah tahun ni penubuhan yayasan adalah pada tahun ke-7. Sebenarnya kita ada rumah ngaji, kita mula dengan rumah ngaji, kita ada Quran Hour dan kita ada sahabat Quran. Tahun ni sebenarnya kita dah nampak dengan hikmah daripada COVID-19 ni, kita nampak bila orang ada di rumah, kita ada Malaysia Quran Time yang everyday, setiap hari kita buat. Antara pukul 12 hingga pukul 1 di TV Hijrah, dan kita ada juga yang kita buat majlis ayah. Jadi kita nampak penerimaan orang dah makin ramai nakkan kepada Quran Hour ataupun Quran tu sendiri. Jadi orang dah mula menghargai. Kalau masa awal dulu, masa kita mula, agak asing bila kita sebut tadabbur Quran tu, orang tak faham apa tadabbur Quran. Dan sekarang ni alhamdulillah, bila setiap hari kita dapat feedback, dan di TV sendiri kita dapati sehingga 1 juta penonton yang mengikuti Quran Hour setiap hari. Dan dari segi pencapaian kita untuk World Quran Hour tu sendiri tahun lepas, kita capai sebanyak 1.46 bilion. Dan kita buat di lebih 3,000 lokasi di dalam negara sendiri, dan 300 lokasi di 76 buah negara. Tapi tahun ni berbeza. Tahun ni berbeza sebab fokus kita adalah di rumah-rumah tu sendiri. Di rumah-rumah ataupun ruang kecil, office apa semua kan. Tetapi tetap kena jaga social distancing. Tetapi sebenarnya inilah hasrat yang kita mahukan. Kita nak supaya Al-Quran itu dihidupkan di rumah-rumah. Dan ada Quran corner di rumah-rumah, mihrab sebegitu. Jadi kita nampak juga apabila kita memulakan kempen Al-Quran, Quran Hour setiap hari, kita dah nampak keystone habit yang nak kita capai, tabiat supaya orang suka bersedekah, orang suka menjaga solat, orang hidup dengan Quran apa semua, dan kita dah nampak kesan dia. Sebab ketika kita lancarkan Quran Hour, ada satu keystone habit yang nak kita wujudkan, iaitu orang suka berinfak ataupun orang suka berwakaf. Dan ketika semasa COVID ni, kita lancarkan wakaf Al-Quran untuk hospital, untuk frontliners apa semua, kita dapat sambutan yang cukup luar biasa. Dan insya-Allah dengan ada sekitar 80,000 Quran yang dah diwakafkan, kita harap nanti pada 13 Mei semasa kita melaksanakan World Quran Hour nanti, kita akan sama-sama gemakan Al-Quran dan manfaatkan Al-Quran yang dah diwakafkan. Saya tertarik hati juga bila melihat tarikh di mana World Quran Hour ini akan dilangsungkan 13 hari bulan Mei itu ya. Dan bila kita imbas kembali sejarah 13 Mei itu sebenarnya meninggalkan satu sejarah hitam juga dalam situasi politik negara dan hubungan kaum di kalangan rakyat Malaysia ketika itu 1969. Saya masih ingat dengan jelas lagi. Jadi kenapa 13 hari bulan Mei itu, dan apa sebenarnya, apakah itu dipilih ataupun kebetulan sebenarnya tu? Bagi saya ini desain Allah. Kita sentiasa pilih 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Jadi macam tahun lepas pun kita buat 20 Ramadan. So tahun ni kita buat 20 Ramadan, kebetulan 13 Mei. Jadi semasa Malaysia tengah bergolak akhir tahun lepas dengan awal tahun lepas tu, itu yang kita divert
untuk menjadi ribut Malaysia harmoni. Jadi rasional kita, orang selalu fikir 13 Mei kepada negatif. Kan? Tapi kita berharap kalaulah kita boleh ubah mindset manusia dan value system yang ada pada manusia, dan kita ambil 13 Mei itu sebagai hari kita sama-sama berubah. Jadi maknanya kita ingat 13 Mei itu bukan yang berlaku 49 tahun dulu. 49 ke 51 tahun dulu. Tapi 13 Mei yang 2020 yang kita mulakan cara hidup baru, value system yang baru. Pasal kita tengok di Malaysia ni sistem nilai kita runtuh. Akhlak kita tengok di sosial media, orang maki hamun, orang fitnah. Betul. Dengan rasa tak bersalah. Contoh saya tengok macam kes Jekyll ni kan. Ramai Melayu-Melayu kita tak tahu lagi cerita tu betul ke tak betul. Terus hasut orang supaya boykot. Sedangkan menghasut ni kerja syaitan. Kan? Kita tak nak, kita marah. Kita seorang marah tak apa. Kan? Tapi kenapa kita perlu hasut orang? Jadi kerana sistem value tu tak ada. Jadi maknanya kita mudah marah. Kita jadi bangsa yang marah-marah. Kenapa? Mungkin kerana value Al-Quran tu tak ada. Operating system Al-Quran tak ada pada kita. Jadi kita berharap kalau dengan adanya ribut ini, kita sama-sama memulakan satu benda yang baru. Sejarah baru. Maknanya kalau pasal kita sebenarnya ribut ni untuk orang Islam. Tapi kerana Islam ni, Quran ni adalah for all. Untuk semua orang. Jadi kita berharap, maknanya kalau orang Islam ambil sistem yang ada dalam Al-Quran tu, value yang ada Quran, jadi pegangan hidup dia, dengan sendirinya orang bukan Islam akan selamat. Orang bukan Islam akan jadi comfortable. Pasal kita kena protect dia. Itu tugas kita. Kalau jiran kita, walaupun agama pun, itu tugas kita protect. Tak kira kalau dia miskin, kita kena selamatkan dia. Tapi kerana kita tak ada value tu tak ada. Jadi kita berharap Quran tu akan menjadi sekarang kita cakap tanda pagar, tapi kita nak jadi pemagar daripada kita membuat benda-benda yang tak betul. Okey, baik. Okey Tok, kita akan sambung lagi, tapi saya difahamkan puan ya, kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Dan juga dua ahli panel Ya. Ni minta pandangan Silakan. Selalunya mereka ahli Quran ni, orang yang boleh baca Quran, iaitu orang masjid dan seumpamanya. Dan bagaimana mereka yang di luar, pelajar, mahasiswa dan orang ramai yang masih, dan ramai lagi tak boleh baca Al-Quran. Dan lagi satu tentang mencari identiti ni, perhatikan orang bukan Islam, bila mereka convert kepada Islam dan belajar Quran dan sebagainya, mereka lebih Islamik daripada orang Islam tu sendiri yang Islamnya turun-temurun. Apa pandangan ahli panel? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Persoalan yang menarik sebenarnya. Jadi mungkin puan ingin menjawab apa yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah. Semasa 2015 kita mulakan rumah ngaji. Masa tu kita test banyaklah di beberapa tempat, di beberapa office. Kita tengok memang betul. Maknanya Quran ni ramai yang tak boleh baca. Dari 10 orang kita tengok dalam 7 ke 8 orang tak boleh baca Quran. Dan dah lama tinggalkan Quran. Quran ni dia satu hal juga. Kalau dah lama tinggalkan, nanti dulu kita boleh baca, tiba-tiba dah lama tinggal tak boleh baca. Jadi kita nampak dan kita faham apabila kita buat rumah ngaji tu, sebenarnya kita ada teknik yang untuk orang belajar Quran yang tak boleh baca Quran, kita ada teknik dalam 3 hari boleh baca Quran, insya-Allah. Jadi kita ada rumah-rumah ngaji yang dibuat secara percuma. Banyaklah di seluruh Malaysia, kita ada sekitar 1000 lebih rumah ngaji. Boleh saja nanti tengok di Facebook Quran Hour, ada rumah-rumah ngaji yang kita boleh pergi untuk dapatkan bantuan untuk orang luar. Itu pertama. Yang keduanya, apabila kita buat Quran Hour, apa yang kita kempenkan sebenarnya bukan setakat kalau kita memang tak boleh nak baca Quran, tak apa, tapi mulakan dulu dari terjemahan
Quran. Jadi kita faham dulu apa sebenarnya mesej Allah untuk kita, untuk permulaan. Jadi tu bila kami mulakan Quran Hour ataupun World Quran Hour awal dulu, kita kata okeylah, siapa yang boleh baca tak apa baca, ikut baca sama-sama, akan dipimpin juga. Tetapi kalau misalnya kata tak boleh juga baca, dengar tadabbur Quran. Apa mesej daripada intipati daripada Quran itu sendiri untuk kita ambil untuk guideline hidup kita ataupun dalam pekerjaan kita. Jadi selalunya apabila kita membicarakan tentang Quran melalui tadabbur di Malaysia Quran Time contohnya, kita bawakan ayat Quran tersebut dan kita kaitkan dengan apa sebenarnya mesej Allah untuk kita pada tahun 2020 ini. Jadi dia bukanlah kata dalam sejarah yang kita tak boleh nak kaitkan apa hubungan Quran dengan kita kan. Soalan kedua tu barangkali menarik jugalah Datuk. Mungkin Datuk yang sesuai untuk menjawab apa ni tentang mereka yang bangsa-bangsa bukan Melayu yang memeluk agama Islam. Mereka kadang-kadang dilihat macam Encik Abdullah sebutlah menjadi lebih Islamik daripada orang Islam itu sendiri tu. Okey. Bagi saya benda itu simple aja. Kerana kebanyakan orang bukan Islam yang kembali kepada Islam. Bukan saja di Malaysia, kita tengok di US ke di mana. Kerana bila mereka kenal, dia masuk Islam, dia kembali, kalau orang zaman sekarang orang panggil revert lah. Bila dia revert, dia mencari makna agama tu dengan dia membaca terjemahan dulu. Tapi pasal kita sistem kita pula, kita nak suruh orang baca dulu. Faham tak faham tu. Kadang-kadang boleh baca, boleh hafal sampai 20 tahun tapi tak faham satu perkataan pun. Tapi macam dia orang ni, dia baca dan bila dia dah faham, bila dia nak mula baca lagi senang. Pasal benda yang dia baca, yang dia faham. Jadi itu yang sekarang bila kempen kita tu, kita kata berinteraksi dengan Al-Quran dulu. You start dengan pegang-pegang. Pasal sekarang kita takut dengan Quran tu. Quran tu tak boleh pegang, tak boleh apa kan. Tahu atas para aja kan. Jadi sepatut Quran tu selalu duduk dengan kita. Kita rasa nak tanya apa, tambah-tambah Quran zaman sekarang dia ada indeks. Kita nak tanya hal apa, pergi indeks, boleh ke situ, boleh ke. Jadi maknanya orang bukan Islam, orang yang baru masuk Islam ni, dia ambil inisiatif untuk belajar. Sedangkan kita yang born Muslim ni, kita take things for granted. Kita dilahirkan Islam, lepas tu kita belajar Quran, habis khatam, kita lupa. Sedangkan Quran ni sepatut dibaca hari-hari dan di-refer. Ada masalah, kita refer. Ada masalah pasal Quran ni adalah macam operating manual. Betul. Manual untuk hidup dan manual untuk mati. Dia bercakap both, dia cover both. Tapi kita rasa Quran ni bila orang nak mati baru kita baca. Sebenarnya kita baca pun tak guna, dia dah nak mati dah. Bukan? So kita kena baca masa kita sihat. Jadi jawapan pada Cik Osman tadi, kerana orang yang baru masuk Islam ni, dia ambil inisiatif untuk menggali apa yang ada dalam Al-Quran. So kita gali. Jadi apa yang kita gerakkan kita ni, kalau nak tengok apa yang sebetul sedang kita buat, tontonlah Malaysia Quran Time setiap hari di TV Hijrah. Yang ini inisiatif kita, dan itulah cara kita approach orang baca Quran. Maknanya you baca 1-2 ayat, kita tadabbur terus apa Allah nak bagi tahu kita sebenarnya. Tapi cara bagi tahu adalah bahasa kita sekarang. Bahasa kita sekarang dan dalam keadaan kita sekarang. Masalah kita sekarang. Sekarang mana ada penyakit kusta. So masa COVID, kita cerita mana relate ayat tu dengan COVID. Tapi jangan cerita kusta. Bila kusta orang tak faham, itu 40 tahun dulu. Kan? So dengan keadaan semasa. So jadi jawapan simple aja, kena gali isi. Dan kempen kita ni adalah untuk orang gali isi, faham Quran, bukan baca saja. Okey. Baik, semakin menarik sebenarnya perbincangan kita ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya percaya anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, kerana ini merupakan satu isu yang cukup menarik dengan dua tetamu yang cukup hebat ini. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat anda dengan memanggil kami di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Kita rehat dulu buat seketika.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang World #Quran Hour, mengembalikan keramaian global, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang berbahagia, Datuk Husamuddin Haji Yaakob, pengerusi Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, dan kita juga sebenarnya masih lagi bersama dengan Puan Marhaini Yusof, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Baik, satu lagi isu yang mungkin menarik untuk kita bincangkan di sini adalah pemilihan surah Al-Rahman dalam World #Quran Hour kali ini. Kenapa surah ini dipilih, Puan? Okay. Selalunya ketika kita memilih surah tu, kita tengok suasana keadaan masa tu, dan kita melihat pada tahun lepas seperti mana yang Datuk kata, sebab sejak dari tahun lepas lagi kita dah come out dengan surah Ar-Rahman, sebab kita melihat suasana yang panas dalam masyarakat apa semua, dan surah Ar-Rahman ni agak menyejukkan, agak menyejukkan kerana yang paling utama sebenarnya yang nak kita gali adalah surah Ar-Rahman, surah yang maha pemurah, ada surah ke-55, ada 78 ayat, dan sebenarnya ada 4 nikmat utama yang Allah ceritakan dalam surah Ar-Rahman, dan ada 31 kali pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi itu antara perkara yang nak kita gali dan kita tengok, apalagi apabila dengan pandemik, dengan berlaku pandemik COVID-19 ni, kita melihat inilah waktunya, macam Datuk dah kata tadi, untuk kita reboot ataupun mengembalikan keharmonian global dengan sebab bila berlaku pandemik, kalau kita tengok kat sini lah iceberg, saya tak tahu ni tak berapa nampak kot, tapi saya cerita je. Kalau kita tengok, kita bayangkan iceberg, yang paling bawah adalah nikmat yang paling mendasar adalah nikmat tertinggi, nikmat Al-Quran tu sendiri. Nikmat kedua adalah nikmat tentang penciptaan insan, iaitu nikmat sosial, dan nikmat ketiga adalah nikmat komunikasi bahasa. Yang paling atas adalah matahari dan bulan, yang mana kita kaitkan bagaimana cabaran yang berlaku. Yang paling kalau kita tengok cabaran paling atas, cabaran fizikal, adalah bagaimana sebenarnya pandemik kesan ke atas keuangan apabila berlakunya pandemik ini. Dan kita lihat ramai yang takut, bila takut miskin lah, takut hilang pekerjaan apa semua. Itu satu cabaran. Jadi yang keduanya, cabaran kedua adalah cabaran komunikasi. Banyak berlaku masalah komunikasi, dengan kita tak tahu mana sebenarnya maklumat yang betul dan yang salah. Yang kedua. Yang ketiganya, macam mana hubungan sosial kita, dan paling kita takuti adalah cabaran terhadap tauhid tu sendiri. Apabila kita miskin, kita takut, kita depres, semua tu kita takut kita kehilangan tauhid. Jadi kita harap apabila kita menghayati nikmat daripada 4 nikmat daripada Allah tersebut melalui surah Ar-Rahman, insya-Allah kita akan pertama sebenarnya kita nak bersyukur dulu. Dan sebenarnya kita yakin, apabila kita bersyukur, kita yakin insya-Allah ada pertolongan daripada Allah. Dan apabila kita bersyukur, kita menggantungkan harapan kita tu kepada Allah. Jadi sebenarnya hasil daripada Ar-Rahman ni yang nak kita bawa pada tahun ini adalah syukur dahulu. Lahirnya diri yang bersyukur, keluarga yang bersyukur, masyarakat yang bersyukur, dan insya-Allah kita harapkan juga, walaupun mungkin kita kehilangan banyak dan kita mungkin akan menghadapi tahun-tahun sulit di depan, tetapi apabila pergantungan kita total kepada Allah, insya-Allah kita tak putus harap. Kita takkan putus harap daripada rahmat Allah. Jadi itu sebab kita pilih surah Ar-Rahman pada tahun ini, dan kita harap walaupun kita dalam sulit, kita dalam kekurangan banyak, tetapi insya-Allah kita yakin. Baik. Kita dengar pandangan dan juga mungkin pertanyaan yang mungkin akan dikemukakan oleh pemanggil kita yang seorang lagi sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum sekali dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Okay, soalan saya ini apa kita baca Al-Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita untuk menjadi umat Islam yang sejati dalam Islam? Kita minta ahli panel ulas dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi siapa nak jawab? Puan atau Datuk nak jawab? Okey. Saya jawablah secara ringkas. Okey.
pasal soalan tadi bagaimana jadi orang Islam sejati. Jadi maknanya untuk jadi orang Islam sejati ni kita kena ikut apa yang Allah suruh. Kan, dan kita kena jangan buat apa yang Allah larang. Jadi tapi kita nak tahu apa yang dia suruh dengan dia larang tu ada dalam Quran. So jadi maknanya sepatutnya kita kalau dalam bulan Ramadan ni kita baca 30 juzuk, kalau boleh kita khatam tadabbur tu. Bukan khatam bacaan saja. Jadi sekarang pasal mungkin masa tu kita diajar untuk membaca aja. Mada baca aja, tilawah saja. Tapi sudah sampai masa. Jadi kita tengok kerana kita tilawah saja, kesannya kita tengok 60 tahun ni bagaimana akhlak orang Islam. Bukan saja di Malaysia, di dunia. Pemimpin Islam bagaimana perangai dia. Orang Islam sama sendiri, bukan kita tengok Rohingya ni, dia yang jual orang dia sendiri apa. Dia susah tapi bila dia terlepas sikit dia jual dia jadi gangster situ. Tapi yang susah lebih ramai tapi merosakkan. Kenapa? Kerana dia Quran tu tak ada pada dia. Ataupun dia Islam, dia lahirkan Islam tapi dia mungkin setengah boleh baca tapi dia tak faham. Jadi penekanan saya adalah kita kena faham apa isi Quran tu. Bila kita faham, kita ikut, kita buat. Ataupun kita jangan buat apa yang itu. Itu aja, very simple. Jadi sama juga kita beli kereta ke beli peti sejuk ke beli phone, dia ada panduan. Ini kita kena buat macam ni, nak buka kena macam ni, nak tutup macam ni. Kita tak boleh taruh macam ni, tak boleh. Jadi kita kena tahu. Jadi tapi dalam beragama kita tak ambil tahu. Kita rasa kita solat, tapi bila solat kita tak faham apa yang kita baca. Connection dengan Allah tu tak ada. Itu yang kita duduk solat tu terfikir kunci tinggal kat mana apa semua kan. Kan tahu apa tadi ni lepas tarawih ni ada lagi ke balance ke apa kan. Pasal kita tidak menghayati. Jadi penghayatan dalam agama tu kurang. Jadi nak hayati tu kita kena betul-betul faham. Jadi simpelnya jadi maknanya sekarang sepatutnya masjid ke apa guru-guru Quran kena bukan saja mengajar Quran, bukan mengajar benda-benda. Pertama kena pastikan setiap orang Islam betul-betul faham agama dia. Cara nak faham agama dia, faham Quran. Jadi maknanya untuk faham, kerana Quran tu dalam bahasa Arab mesti ada guru. Dan sekarang sudah senang, ada terjemahan. Quran terjemahan tu banyak, cuma terjemahan saja tak cukup. Kita kena berguru. Tapi bergurunya, kalau kadang-kadang kita suka pergi tengok dengar tafsir. Tafsir ni kadang-kadang dia filosofikal sangat, dia pergi itu. Kita kena tukar, maknanya emphasis kita adalah tadabbur dengan tazakur. Jadi maknanya bila kita dah faham, sebenarnya Allah nak sampaikan ini ayat. Dan kita soal balik, untuk ini secara, tapi untuk kita apa sebenarnya ayat ni? Apa yang kita harus buat? Jadi kalau itu pendekatan itu, saya kira apa yang soalan tadi kita boleh achieve. Makna manusia tu jadi ikhlas. Itu sebab kita pilih slogan kita, misi kita adalah mengqurankan bangsa. Bila bangsa yang sudah ada Quran, bukan ada Quran di atas para kat rumah dia. Quran yang ada dalam hati dia, dalam jantung dia, dalam fikiran dia, kan, dalam operating system dia, dan dia akan jadi ummah yang ikhlas. Bila orang ikhlas ni, itulah ummah yang terbaik. Dengan sendiri akhlak dia akan jadi mulia, dia jadi infak. Jadi tadi pasal kesan, tadi ada macam saya sambung, tadi Puan Mahani ada mention tentang orang yang dah ikut pasal kerana hikmah COVID ni, pandemik ni, orang dah berkurung 7 minggu. Bila kita buat program secara live tadabbur Quran setiap hari, dan 1 juta orang ikut setiap hari. Dan bila kita buat kempen nak wakaf Quran, target kita 15,000 naskah saja. Kita dah collect sehingga hari ni hampir 90,000 naskah. Jadi hampir semua hospital kita dah hantar, ada lebih kita hantar ke balai polis ke hantar apa. Jadi maknanya sekarang, maknanya orang dah, bila dia faham agama dia, dia tahu mana infak tu adalah satu tabiat yang itu. Kan? Pasal kalau orang yang faham Quran, dia akan solat tepat pada waktu.
Dan dia akan jadi seorang yang suka berinfak, berakhlak mulia. Dia tak akan marah-marah. Dia tak akan kongsi cerita-cerita mengarut tu. Dengan sendirinya itulah ummah yang baik. Okey. Cuba kita ambil satu lagi panggilan sekarang ini yang ada di talian kita. Encik Cory Makno juga dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum Cory. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Cory sehat? Sihat. Saya nak buat pertanyaan lah. Ya, silakan. Atau sedikit pandangan lah. Ya. Kita orang Islam ni sudah orang kata menjadi budaya orang kata Islam bakar, Islam turunan, Islam ikut-ikutan. Sebab apa saya kata macam tu? Kan? Cuba kita memahami tentang salat. Kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ayat tu saja kalau kita baca, kita berikrar kepada Allah. Kita berjanji kepada Allah. Selepas dua tapal kita keluar pada masjid, kita keluar pada tikar sembahyang, Allah sudah tak ada. Macam mana? Hanya ni harus diberi penjelasan yang lebih diperhalusi. Yang kedua, saya terbaca dari dalam Al-Quran. Dari ayat mana saya dah lupa dah. Kalau mungkin ahli panel kita pakar Al-Quran, dia kalau saya cakap tentang ayat ni tentu mereka faham. Allah tidak mengajar Muhammad itu bersyair, kerana menyanyi. Dia mengajar Nabi Muhammad itu memahami dan menyampaikan kepada umat dia. Ada ayat tu. Yang kedua, ayat yang satu lagi tentang bila kita cakap nak dalam Al-Quran keseluruhan tu, isi dia apa dia? Untuk mengesahkan Allah, jangan syirikkan Allah. Itu yang penting sekali di dalam Al-Quran. Yang Allah nak cerita kan. Okey. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Cory Makno dari Pulau Pinang. Satu lagi pandangan yang observations yang cukup baik sebenarnya puan ya. Jadi mungkin puan boleh ingin memberi sedikit penjelasan daripada apa yang disebut oleh pemanggil kita. Okey. Kalau kita tengok berapa tahun kita buat Quran Hour, kita buat rumah ngaji, sebenarnya challenge ataupun cabaran paling besar yang kita dapati adalah untuk orang yakin sebenarnya dengan Quran. Mungkin dekat mulut kita kata kita yakin, tetapi dari segi perbuatan tak melambangkan orang yakin ataupun beriman dengan Al-Quran. Jadi itulah sebenarnya perjuangan yang kita bawa, bagaimana untuk mengubah mindset dengan memahami konten ataupun isi daripada Al-Quran itu sendiri. Macam tadi Datuk sebut tentang hak dan tanggungjawab. Kita terbiasa menuntut hak kita, sedangkan dalam Al-Quran banyak bercerita tentang tanggungjawab. Jadi itu antara perkara yang kita penting untuk kita fahami isi Al-Quran supaya ada keyakinan, ya. Ada keyakinan, dan insya-Allah dengan keyakinan tersebut barulah Quran itu akan jadi efektif. Ya, kalau kita tengok ada ayat-ayat juga dalam Al-Quran, yang banyak ayat dalam Quran juga yang menyebut Al-Quran itu akan menjadi pengajaran, akan menjadi penawar, akan menjadi petunjuk apabila kita yakin, apabila untuk orang-orang yang beriman. Tapi untuk orang yang tak beriman dengan Al-Quran, dia tak ada efek. Maknanya kita sekadar cakap di mulut. Jadi itulah yang sebenarnya kita nampak berlaku dalam banyak masyarakat kita, sebab kita tak faham. Jadi itu sebab perangai kita tetap macam itulah. Kalau buruk-buruk kat situ apa semua kan. Sebab apa? Al-Quran tak mampu meluruskan apabila kita tak yakini dengan hati kita. Jadi perjuangan kami sebenarnya untuk satu tu yang kita bawa simple saja. Kalau tengok melalui Quran Hour ataupun Quran Time yang kita bawa, kita ajak untuk baca Quran dengan betul, dengan baik apa semua, melalui panduan daripada Cory. Sebab Quran tu mukjizat, dan Quran tu sangat ajaib dan amazing. Ya, tu pertama. Yang keduanya kena faham
Kalau tak faham, dia tak akan bawa kita ke mana sangat. Baik, kita nak juga dapat pandangan Puan Marhani lah. Ini tentang program yang telah pun disusun atau kita tahu mungkin pada tahun ini ianya akan menjadi berbeza kerana kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Kita juga sedang mengalami perintah kawalan pergerakan PKP dan sebagainya. Jadi dari segi program itu, bagaimana jaminan pihak penganjur bahawa program yang disusun itu akan berjalan lancar seperti apa yang diharapkan? Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat komitmen daripada 4 TV station. Pertama daripada TV Hijrah sendiri, yang keduanya Bernama TV, yang ketiganya Astro Oasis, dan juga RTM dan juga RTM. Jadi selain daripada tu, melalui platform digital, kita ada di Sinar, kita ada di Quran Hour, kita ada di platform TV Hijrah sendiri dan mungkin Bernama sendiri nanti, insya-Allah. Jadi untuk orang nanti masing-masing ada dekat rumah ataupun dekat office, kita harap sama-sama ikuti antara pukul 12 hingga pukul 1 ataupun kita cuba juga tadi kita baru bincang untuk kita sambung sedikit ke 1.30 sebab insya-Allah kita ada pesan ulama daripada Yang Berhormat Menteri Agama kita sendiri. Jadi dan kita ada juga tadabbur Quran dengan qari baca. Kali ini kita bawa dari Malaysia dan juga dari Indonesia. Dari Malaysia kita akan bersiaran dari studio. Jadi semua boleh ikutilah dari studio dengan di digital platform tu nanti. Dan juga di Indonesia sendiri kita war-warkan. Jadi kita harap maknanya pada hari tersebut antara pukul 12 dah siap-siap. Sebelum pukul 12 dah siap-siap ambil Quran terjemahan apa semua untuk kita menikmati dalam 1 jam tu macam mana kita nak menikmati bacaan Quran dan juga konten daripada Al-Quran Ar-Rahman tu sendiri. Selain daripada Indonesia, Puan, ada tak negara-negara lain juga yang telah pun bersetuju yang juga akan mengambil menerima signal untuk program ini? Okey. Untuk program ni yang kita dah confirm daripada Singapura, daripada beberapa negara seperti India apa semua. Cuma berbeza kali ni sebab tak boleh berkumpul ramai. Kalau tahun-tahun lepas kita berkumpul ramai. Jadi kalau di India tu sampai beratus ribu yang berkumpul sebenarnya. Jadi cuma kali ni masing-masing akan buat secara personal di rumah masing-masing ataupun dari office. Tapi kali ini kita dapat masih lagi kita bekerjasama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang insya-Allah akan sampaikan pada chapter-chapter di seluruh dunia. Tetapi kita belum dapat sebab dia tak ada macam official punya tempat kan. Dan pada masa yang sama kita bekerjasama dengan Islamic Tourism Center yang alhamdulillah dah sampaikan juga pada wakil-wakil dari negara-negara OIC. Alhamdulillah. Okey tu, 6 tahun program ini telah pun dilangsungkan. Apakah Datuk secara peribadi selaku pengerusi Yayasan Warisan Ummah Ikhlas sendiri merasakan bahawa masih lagi sebenarnya matlamat yang ingin dicapai itu masih lagi tidak tercapai seperti apa yang diharapkan tu? Ya, kita nak mengubah satu benda yang sudah jadi sistem. Macam tadi pemanggil tu cakap orang tu solat dengan janji matiku pun untuk, tapi keluar masjid aja belasah orang. Kan? Itulah yang realiti yang kita hadapi. Jadi nak ubah tu satu benda yang besar. Itu sebab tadi saya sebut tentang divine intervention. Kita berharap jadi 6 tahun tu kita tahu ini satu proses yang panjang. Nak tukar jadi makna ulama-ulama dulu dah bekerja keras dah pun tak berjaya. Maknanya kejayaan tu tak, tapi saya kira ini peluang terbaik kita kerana sekarang dunia digital kan. Sekarang kita boleh pancar ke seluruh dunia. Kan, dengan handphone ni kita boleh pancar ke seluruh dunia. Jadi mesej tu semakin bergelombang. Jadi saya kira dan dengan pandemik ini 6-7 minggu orang terkurung, saya kira ini satu opportunity terbaik. Jadi sekurang-kurangnya dah hampir 6 minggu kita buat setiap hari di TV Hijrah tu 1 juta orang dah ikut. Itu mengikut Nelson ke apa. Buat 1 juta orang tengok di TV. Yang di online lagi tak tahu berapa banyak lagi. Jadi maknanya sekurang-kurang kita dah ada satu base yang besar. Jadi dan kali ni pasal dulu
setiap kali kita buat, dia merupakan di location. Jadi kalau satu masjid ada 200 tu ajalah. Kalau yang besar, tempat besar ada 1000 tu. Dan biasanya kalau 1000 yang pergi, yang efeknya 5% aja. Tapi kali ni semua orang terkurung. Kan? Dan semua orang duduk di rumah dan kita beza, kita pancar daripada TV station dan Allah telah permudahkan 4 TV. Dulu kita yang lancar terus satu TV station, yang lain online. Sekarang 4 TV station. Jadi saya rasa impactnya akan lebih besar. So jadi saya rasa dengan bantuan Allah ni, saya kira insya-Allah World Quran, makna kempen kita untuk mengqurankan ummah ni atau mengqurankan bangsa ni dapat pertolongan Allah, dia punya gelombang tu akan jadi lebih bergelombang lah. Jadi saya kira lepas ni dia akan lagi dia punya quantum leap tu, mana kita dapat menerobos ke kawasan-kawasan yang sebelum kita merobos. Pasal dulu kita warisan Ummah Ikhlas ni kita dikendalikan oleh 5-6 orang aja. Kan? Dan dulu disokong kuat oleh media. Kan? Tapi kerana perubahan politik 2-3 tahun ni, media pun perubahan manajemen apa, kita tak dapat komitmen seperti macam tahun lepas. Yet kita boleh achieve 1.46 billion social media reach masa kita buat. Jadi cuma tahun ni kerana pandemik kita tak boleh bergerak, tak boleh nak pergi organize, tapi kita berharap dengan 4 TV station ni dengan social dia masing-masing, dan pasal yang 1.46 billion yang ikut kita dulu, dia orang sedar tentang ini. Cuma kita tak sempat kempen. Kerana kita pun terkurung. Tapi insya-Allah saya rasa impactnya akan jadi lebih besar. Tapi macam small result yang saya rasa yang kita boleh measure, macam contoh tadilah yang Puan Mani mention. Biasa kalau kita buat kempen, siapa-siapa buat kempen untuk wakaf Quran ke, yang paling dia dapat 500 Quran, 1000 Quran. Ini kita nak 15,000, kita dapat 90,000. Mana itulah habit yang sudah dilahirkan bila orang faham Quran tu. Keyakinan dan juga mungkin rasa kesyukuran agaknya Puan Marahani terhadap World Quran Hour ini, dan setakat ini pun macam Datuk sebutlah telah pun mencapai satu pencapaian yang boleh dibanggakan sebenarnya, terutamanya bagi warisan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ini. Tetapi yang akan datang 13 Mei nanti, apakah keyakinan seperti apa yang ditunjukkan dan juga disuarakan oleh Datuk itu dirasakan sama oleh Puan Marahani? Alhamdulillah, sebenarnya saya melihat satu kepuasan juga, bagaimana dari awal dulu masa kita nak bermula tu masa kita nak mula World Quran Hour dulu, sangat sikit kita mula, sikit sangat, tapi dari tahun ke tahun kita melihat peningkatan. Dan mula tu ada yang memang tak suka pun, tak faham apa yang kita bawa, nak rasa macam Earth Hour, macam tadi Datuk kata kan. Tapi lama kelamaan sebenarnya kita melihat bagaimana Al-Quran itu memberi efek bukan setakat di dalam keluarga. Kita ada beberapa program hasil juga daripada Quran Hour yang dah kita buat, hasil dari rumah ngaji. Kita ada beberapa program saving families. Contohnya kita masuk untuk My Family Quran Hour, untuk saving families, untuk saving marriages, dan bagaimana untuk membentuk mindset para ayah dengan Al-Quran. Dan kita ada juga, kita masuk ke agensi-agensi ataupun organisasi-organisasi di mana kita melaksanakan kempen Quran Hour Saving Legacy. Bagaimana sebenarnya Al-Quran, kita nampak kadang-kadang kita baca Yasin setiap malam Jumaat contohnya kan. Tapi kita tak pernah nampak mungkin sebelum ni bagaimana Yasin tersebut boleh membantu kita untuk membina safety culture dalam agensi ataupun organisasi. Jadi dalam tahun ke-6, ke-7 lah kalau dari segi penubuhan yayasan tu, kita dah melihat perkara ini mula berlaku. Dan bagaimana Quran sendiri mula difahami oleh media,
Itu yang kita, bila media mula faham Quran, kita ada program wartawan Quran apa semua untuk membina mindset wartawan dengan panduan daripada Quran dan bagaimana nak buat cerita based on surah Yusuf contohnya. Jadi sebenarnya sangat luar biasa Quran ni. Dia 114 surah tu macam-macam angle kita boleh tengok, macam-macam cerita kita boleh bawa dan sebenarnya boleh menjadi penyelesaian kepada masalah negara, kepada masalah perpaduan dalam komuniti sebenarnya. Tapi kita perlu gali dan kita perlu yakin Al-Quran boleh mendatangkan efek tersebut. Kalau dulu tongkat Nabi Musa kan, tongkat Nabi Musa lempar dia memakan semua ular-ular jadian yang lain. Kita harap Al-Quran ini akan meluruskan banyak perkara yang ada dalam negara ini dan sebenarnya kita harapkan ini jadi satu perjuangan yang kita harapkan dan kita dah mula nampak bagaimana orang gila pada Quran tu. Kita dah orang mula ketagih lah. Kalau Datuk suka guna perkataan ketagih. Kita nak orang ketagih Quran apa semua dan kita jadi pusher Quran. Dan kita nampak perkembangan tersebut pada tahun ke-7, ke-6 untuk World Quran Hour. Alhamdulillah. Itu harapan kita sebenarnya, Datuk ya. Tetapi macam Datuk katalah, bukan mudah sebenarnya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman sejati itu kepada umat Islam sendiri. Kita lihat ini mungkin satu contoh yang sepintas lalu, tapi saya nak dapat komen Datuk jugalah macam apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu misalnya, yang begitu bermurah, menderma, membantu umat Islam yang dalam kesusahan dan sebagainya, tetapi kemudiannya mendapat kutukan juga daripada orang Islam sendiri. Kenapa macam ni boleh berlaku? Yalah, saya rasa itu balik pada akhlak. Jadi kalau dia betul-betul yakin dengan Quran, dia faham Quran. Pasal dalam Quran tu maknanya kalau dalam banyak surah bercerita bila anak dengan ayah nak bercakap atau ayah dengan bahasa yang digunakan kena bahasa yang lembut. Betul. Dan kita selalu diajar, maknanya kalau nak menegur mesti menegur dengan baik. Tapi kalau kita tengok orang yang menggelar diri dia ustaz besar tapi menghina ustaz lain, kan? Jadi ini yang masalah ni. Jadi saya rasa itu masalah akhlak. Jadi bila masalah akhlak ni adalah makna dia betul-betul tidak mengamalkan Quran. Kalau orang yang betul-betul amal Quran, dia tak akan buat benda macam tu, kan? Jadi itu balik kepada itu yang kita kata kempen kita ni adalah kita kena interaksi dengan Al-Quran, baca, faham, hayati, makna menjiwai, masuk ke hati dan amalkan. Jadi amalkan tu ada dua benda. Satu yang kita kena buat, yang satu lagi yang kita tak boleh buat. Jadi banyak orang dia duk tekan kepada yang boleh buat aja. Yang tak boleh buat dia tak tekan. Jadi maknanya tapi macam contoh Ustaz Abid Liu tu dia bukan Islam dulu. Dia belajar Islam, dia gali Quran, dia faham. Maknanya dia kena betul-betul sebagai orang Islam, dia harta dia kena wakafkan sebanyak mungkin. Dia kena infak. So dia infak. Bila dia infak, dia dapat benefit. Allah ganti, dia bagi lagi. Orang yang tak buat apa-apa ni mulai cemburu. Sedangkan kita tak boleh cemburu. Jadi kita kena itu kita pasal bersyukur tu tak ada. Jadi bila hasad, dengki apa, jadi itu semuanya balik kalau dalam bahasa brutal sayanya akhlak lah. Tidak diterjemah, tidak, kan? Jadi Quran tu belum masuk ke hati. Kalau orang yang belum dah masuk ke hati ni, dia tak akan cakap kasar lah. Saya ni pun belum cukup masuk ke hati, itu sebab saya cakap brutal lagi. Baru mula-mula baru nak masuk sikit-sikit aja. Tapi alhamdulillah apa yang Datuk katakan adalah hakikat yang hakiki sebenarnya harus difahami oleh masyarakat. Jadi harapan Puan Mahani sendirilah untuk World #Quran Hour misi surah Al-Rahman yang akan berlangsung pada 13 hari bulan Mei ini. Seruan dan juga harapan Puan kepada seluruh masyarakat Islam. Kami berharap pada 13 Mei bersamaan dengan 20 Ramadan nanti, antara pukul 12 hingga pukul 1 kita dapat bersama-sama kumpulkan ahli keluarga kita, kumpulkan staf kita mungkin untuk bersama-sama ikuti daripada Facebook ataupun ikuti daripada TV station yang dah kita nyatakan tadi, dan mohon bantuan untuk war-warkan juga untuk kita sama-sama menggemakan surah Ar-Rahman bersama-sama pada 13 Mei nanti,
InsyaAllah. So ringkas-ringkasnya, apa ni Datuk Husamuddin, harapan anda? Okey, saya rasa kita harus tukar ekosistem. Dan untuk tukar ekosistem, dia mesti bermula daripada kita. Maknanya semua orang Islam dia kena ambil inisiatif untuk pegang balik Quran, baca, carilah kaedah macam mana supaya faham dan amalkan, sekurang-kurangnya amalkan di keluarga masing-masing, di lingkungan masing, dan kita besarkan. Jadi kita kena mula dan kita kena sebar. Jadi saya selalu guna perkataan ni, kita mesti jadi penagih dadah, bukan penagih Quran. Bukan penagih dadah. Penagih Quran. Lepas tu bila kita dah ketagih, dia upgrade macam dadah juga. Betul. Biasanya orang yang dah jadi penagih, dia akan jadi pusher. Jadi kita kena jadikan kita seorang yang menagih Quran. Bila kita dah ketagih, kita dah faham, kita dah seronok, kita dah tahu hikmah yang ada dalam tu, kita akan nak jadi nak edar, nak kongsi dengan orang ramai. Ini sebenarnya yang sedang kita sebenarnya nak pusher Al-Quran. Jadi kita harap kita sama-sama, kalau kita nak selamatkan anak cucu kita, perubahan tu harus berlaku sekarang. Dan perubahan tu kita tengok sistem di dunia semua dah fail, semua gagal. Kita kena balik kepada minta bantuan Allah. Dan bantuan Allah tu dia cakap mukjizat tu dah ada Quran. Tapi macam tadi pemanggil tu kata, Nabi Muhammad bukan penyair, tapi dia kena sampaikan Quran. Kenapa Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab? Pasal Nabi Muhammad orang Arab. So dia nak sampaikan kepada orang dia dalam bahasa Arab. Tapi masa dulu tak ada terjemahan, tak ada Google Translate. Sekarang ada guru, ada apa yang pandai Arab, pergi belajar. Itu aja yang penting. Tapi kena guru yang betul. Jangan guru yang songsang. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Husamuddin Haji Yaakob, dan terima kasih kepada Puan Marhani Yusof kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini bercakap tentang World #Quran Hour, mengembalikan keamanan global. Dan kita harap mungkin rakyat Malaysia jangan lupa untuk menumpukan perhatian pada 13 hari bulan Mei 2020 nanti untuk menghayati World Quran Hour yang akan dilangsungkan. Dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan insyaAllah seperti yang kami janjikan kepada anda, setiap kali kami ke udara, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.